إلى حضرة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بسم الله وحي أزواجه وذرياته وأصحابه والتابعين والتابع التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وإلى أرواح آبائنا وأجدادنا وجداتنا ومشايخنا وذوي الحقوق علينا وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات شيئا حقا الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم ارزقنا علما نافعا وانفعنا بما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم افتح أبواب علمي ومعرفتي وحكمي. اللهم اجعل قلوبنا يفقهون بها وأذانا يسمعون بها وأعينا يبصرون بها. الله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. Tuan-tuan dan puan-puan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kepada Allah dengan nikmat dan kurnia dan inayahnya Allah pertemukan kita pada pagi yang mulia ini. Bagi 27 Ramadan. Bagi tahun 1440. Dan bersyukur kepada Allah, Allah panjangkan umur kita, Allah hidupkan kita pada bulan Ramadan. Dan bersyukur kepada Allah, Allah hidupkan kita pada pagi ini dengan mengingatinya. Dan kita bangun dengan Allah tidak lupa kita. Itu yang paling besar. Paling besar Allah lupa kita. Macam apa Allah lupa kita? Kita bangun ke sembahyang sudah. Kalau kita bangun tadi sempat bangun tahajud, tadi kita lipat nah, ada sedikit sangat orang yang boleh bangun tahajud. Karena sifat orang yang bangun tahajud ini, orang bangun tahajud ini sifat orang yang bertakwa. Orang yang bertakwa. Orang beriman satu tahap, dia tahap ini. Tahap yang pertama orang Muslim. Orang Muslim itu tak mesti beriman. Tahap pertama adalah Muslim. Muslim maksudnya tidak beriman, belum beriman lagi. Dan orang yang beriman confirm adalah Muslim. Tapi orang Muslim belum confirm dia beriman, dia mungkin jadi munafik. Di tahap yang kedua, orang yang beriman. Orang yang beriman ini belum tentu jadi orang yang bertakwa. Dan orang bertakwa dia tentu Muslim, dan beriman dan muttaqi. Okay. Yang terakhir adalah orang ihsan. Bukan ihsan kan? Ihsan. Tuan-tuan, orang yang diizinkan Allah SWT, kita kena faham. Bila Imam Ghazali, bila kita bangun dari sembahyang, bangun sembahyang solat tahajud, apa yang Rasulullah ajar kita? Kita kena doa. Satu doa yang tuan-tuan kena ingat. Kalau tak sempat bangun tahajud setengah jam, 2 rakaat pun sempat baca doa. Allahumma inni asbahtu minka fi ni'mati wa afiyati wa sitri. Fa'atimu alayya ni'mataka wa afiyataka wa sitrataka fi dunya wal akhirah. Ya Allah, ya Tuhan kami, ya Allah, ya Tuhanku, asbahtu, aku berpagi-pagi
asbahtu minka fi ni'mah, dengan izin engkau dalam keadaan nikmat, wa afiyatin, dan kesihatan, wa sitrin, dan perlindungan engkau. Fa'atimmu alayya, sempurnakan ya Allah nikmat engkau dan sitrataka, dan perlindungan engkau, wa afiyataka, dan kesihatan yang kau berikan kepada kami. Itu doa bangun tahajud. Dan orang kita baca, Allahumma ja'al fi qalbi nura, wa fi basari nura, wa fi sam'i nura. Ya Allah, jadikan pada hati aku nur, telinga aku nur, mata aku nur, aku nur. Ini tuan-tuan, nur ni molekul yang lebih halus daripada cahaya. Di tempat gelap ada nur, dan di tempat gelap tak ada cahaya. Molekul yang lebih halus pada cahaya. Nur ni apa? Allah Subhanahu Wa Taala sebut, Allah nurus samawati. Allah ni mempunyai nur yang meliputi langit dan bumi. Mana tempat yang matahari tak masuk, dalam laut tak sampai matahari, tapi nur ada dalam laut. Apa nur? Nur adalah cahaya yang duduk, ataupun dia bukan cahaya. Cahaya tak boleh, dia lebih kecil pada cahaya. Setiap ikan yang berzikir dalam laut, contohlah laut paling dalam adalah lautan Pasifik. Kita baru ni sebut kita pasal kapal selam yang tenggelam di lautan Bali, betul, yang haram di lautan Bali, tak jumpa kerana duduk bawah 800 kaki, 800 meter ke bawah. Maka manusia pun tak boleh turun, tapi di dalam sana ada binatang yang hidup. Sebab itulah dalam laut ni macam-macam binatang. Di binatang itu ada nur Allah. Maksudnya nur Allah sebab dia berzikir. Setiap yang hidup ni berzikir kepada Allah SWT. La yafqahu, kita tak faham apa yang ditasbihkan dalam Quran tersebut. Sotong yang duduk laut di dalam, tak ada cahaya, tak sampai cahaya matahari, tapi nur Allah tetap ada. Itu juga kita ni. Kalau tak ada nur, kita tak akan ingat Allah SWT. Itu nur. Hati kita ni kalau tak ada nur Allah, tak akan ingat Allah SWT. Tak akan kita bangun sembahyang subuh, tak akan kita berdoa, tak akan kita berzikir, tak akan kita mendengar perkara-perkara baik, tak akan kita melihat, tak akan kita melihat perkara-perkara, suka melihat perkara-perkara yang baik. Itu nur. Itu disebut dengan cahaya. So bila Allah Subhanahu, bila kita bangun subuh tadi, bangun sembahyang subuh, sembahyang tahajud tadi, kita kena ingat bahawa semua itu adalah Allah yang pilih kita. Bila dah jadi tahap takwa ni, ini sebut Allah Subhanahu Wa Taala sebut dalam Quran. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumus-shiyami kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang yang beriman, kami mewajibkan, telah mewajibkan ke atas kamu, tertulis ke atas, kutiba ni lah bahasa Arab, tulis, kataba kutiba, telah tertulis ke atas kamu, artinya mewajibkan ke atas kamu. Kalau terjemah sebiji-sebiji tak faham kita. Sebab tu kita perlukan ulama. Tuan-tuan kalau ambil Quran, ambil masuk perkataan ya ayyuhalladzi, wahai orang-orang yang beriman, kutiba, dituliskan ke atas kamu. Kalau kamu ke atas kamu, bila masa aku tertulis tak mana tu? Kat mana tertulis ni ke atas aku? Kalau kita baca ni macam ni, ramai nak jadi ulama. Sebenarnya ramai, FB tu ramai, band ulama, dalam Twitter banyak ulama ramai. Ulama kata ramai dalil. Kau baca Quran, kau terjemah sebiji, kau takkan faham.
kutiba alaikumus siyam, telah tertulis ke atas kamu. Kalau dalam bahasa terjemah sebegilah. Tapi yang dimaksud dengan adalah diwajibkan ke atas kamu berpuasa. La'allakum, mudah-mudahan dengan puasa itu tattaqun, kamu bertakwa. Kamu menjadi orang yang bertakwa. Kenapa tuan-tuan? Sebab itulah Nabi SAW menyebut as-suhur barakah, fi barakah. Bangun sahur ada keberkatan. Nabi SAW sebut dah. Allah Subhanahu wa taala sebut dalam Al-Quran, wabil asharihum yastaghfirun. Orang yang bertakwa pada waktu sahur mereka beristighfar. Waktu sahur bila tuan-tuan? Sahur ni 1/3 malam. Kita makan sahur pukul 12, tak boleh. Kita tak tahu kita makan malam. So, apa menyebab? Pertama ni kita pada kecil-kecil dulu lah. Allah didik kita kecil-kecil dulu. Apa sahur? Besok nak puasa. Takut lapar. Tak, perut takut lapar. Lepas kita bangun belum sahur. Bangun sahur, masa kecil takut lapar. Masa dah besar sikit takut tak sempat isap rokok. Betul? Betul? Sudah besar sikit. Tak apa. Benda lain tak makan tak apa. Yang penting rokok belum. Rokok, air cukup. Ini bukan benda yang tak biasa kita dengar lah. Rokok, air cukup untuk aku sahur. Tapi orang yang cerdik, orang yang mengaji, orang yang belajar, cerdik ni orang yang belajar. Dia bangun, sekurang-kurangnya dia berpegang, aku beristighfar, sembahyang taubat 2 rakaat, sembahyang tahajud 2 rakaat. Itu Allah didik kita dari Ramadan. Sempat sembahyang taubat, sempat sembahyang tahajud 2 rakaat. Malam tadi dah kita buat tarawih 20 rakaat. Sempat kita 20 rakaat sekali dengan witir. Mana pernah malam-malam lain selain pada Ramadan kita nak buat sembahyang sunat 20 rakaat. Walaupun pada mula masa kecil itu datang tu bapak suruh, mak suruh kita main-main belakang. Tapi bila kita dah besar, kita rasa satu kenikmatan Ramadan. Tahun lepas, Allah uji kita tahun lepas tak sempat datang yang terawih. Rindunya kita tengok lawak status WhatsApp kawan-kawan, rindu nak sembahyang terawih tahun lepas lah. Ini tahun ni sama juga, orang yang sama juga Pak Imam. Orang yang sama tahun sebelum tu sembahyang terawih 20 rakaat dari awal sampai ke 30. Sama juga berlakunya pada tahun. Mana kata sedikit sangat yang rindukan terawih. Yang lainnya sebenarnya poyo. Tengoklah ni, kita tengok dekat Ramadan. Saya berkali dah duk bising tu. Masjid tak boleh buka. Apa ni? Masjid tak boleh buka. Bila masjid buka tak penuh masjid. Betul? Jadi ceritanya gini, bila Allah didik kita pada bulan Ramadan ni Allah didik kita ni, kan? Nak jadikan la'allakum tattaqun, maka kamu akan menjadi orang yang bertakwa. Ini sebenarnya journey kita untuk menjadi orang yang bertakwa. Kerana orang bertakwa Allah jadikan betul-betul innal muttaqina fi jannatin na'im. Orang bertakwa itu akan masuk. Allah sayang kita, so dia didik kita pada bulan Ramadan. Bulan Ramadan kita dah dipaksa untuk bangun sahur dan ketika itu sebenarnya kalau kita faham, kita akan banyak. Itu panggil hari ini bila kita bangun tahajud, kita minta bersyukur kepada Allah. Sebab itu dalam ayat Syahrul Ramadan la'allakum tashkurun, akhir sekali bersyukur kepada Allah kerana Allah dah create kita menjadi orang yang bertakwa. Tapi setengah orang dia tak takwa. Sikit sangat yang menjadi orang yang takwa. Bila jadi orang takwa itu barulah dapatnya inna anzalnahu fi lailatul qadr. Barulah kita layak menerima Lailatul Qadar. Layak menerima
Lailatul Qadar. Syarat yang seterusnya baru dapat Lailatul Qadar. Orang yang tak takwa tak dapat, Ustaz. Dapat disebabkan doa orang lain. Faham Wali Allah banyak. Ada yang wali bekas minum arak, ada yang wali bekas perempuan. Kenapa dia boleh jadi wali? Kita kena faham. Kerana nenek moyangnya doa kepada kita. Imam Syekh Abdul Qadir Al-Jailani berjalan bawa duit, kena rompak. Kafilah dia tu kena rompak. Perompak cek dekat badan dia tak ada duit, tak ada apa. Tanya perompak, tanya ada apa. Kalau dia cakap aku ada 20 dinar. 20 dinar tu kan banyak. 20 dinar, 1 dinar sama sekarang apa? 1 dinar berapa sekarang ada? 20 dinar berkali 20, 1 dinar saya tak silap saya sekarang Allahumma salli ala sayyidina 800 ringgit insya-Allah. 20 dinar dari 20, 8,000 8,000, 16,000 kat dalam poket. Sebab ada 20 dinar 16,000 dalam poket. Banyak apa? Banyak duit. Orang tanya perempuan, tanya apa tak apa dia? Duit. Ada 20 dinar mana? Tunjuk. Disebabkan dia jujur tadi, orang yang merompak tu jadi wali, tuan-tuan. Ni orang tadi. Itu orang lain boleh dapat Lailatul Qadar, tapi dengan sebab mak bapak dia yang soleh. Allah ada janji, tuan-tuan. Kita kalau soleh, terus risau anak kita tak jadi. Percaya dengan janji Allah. Yang penting kita solat, kita ni solat, tak makan harta anak yatim, tak buat dulu yang Allah haramkan. Orang yang sentiasa ke masjid, orang yang sentiasa takut dengan Allah. Kalau kita solat, anak kita akan jadi. Cuma tunggu dan lihat bila saja. Mungkin tak jadi masa depan waktu kita, masa kita hidup. Masa kita meninggal besok, dia akan berubah. Mana saya pergi? Jadi bila kita sampai ke tahap Qadar, Lailatul Qadar itulah kemuncak Ramadan. Nabi SAW menyebut taharraw Lailatul Qadar fil 'ashr awakhir min Ramadan. Carilah Lailatul Qadar. Malam Al-Qadar itu pada 10 terakhir di bulan Ramadan. Tak sempat semayang sunat tasbih, bangun juga. Bangun, kena kunci jam, bangun. Tak sempat main sunat tasbih pagi tadi, kena bangun kunci juga jam. Bangun, berusaha berazam untuk bangun, untuk mencari semayang sekurang-kurangnya semayang sunat taubat 2 rakaat. Sekurang-kurangnya semayang sunat taubat 2 rakaat dan tahajud 2 rakaat. Kalau tadi dah penat, tarawih sampai pukul 11.30. Balik rumah, ada hal pula tidur pukul 1, tak sempat nak bangun juga sahur tu bangun untuk bangun 2 rakaat dan taubat 2 rakaat. Cukup untuk mudah-mudahan kita termasuk daripada orang yang mendapat Lailatul Qadar. Apa kelebihan Lailatul Qadar? Kita faham. Khairun min alfi syahr. Baik daripada 1000 bulan. Malam yang baik lebih daripada 1000 bulan. Orang yang beribadah di dalam waktu Lailatul Qadar, Allah akan ampunkan dosanya. Kalau kita tak ampun, Allah ampunkan dosanya awal wa akhiruhu. Daripada awal, dari awal dia hidup sampai dia akhir dia mati. Allah akan dapat pahalanya sebanyak 80 tahun, 82 tahun. 1000 bulan dan 82 tahun. Itu kelebihan Lailatul Qadar. Tetapi pasal Pak Imam terus sebut muhasabah Ramadan. Tetapi ada tetapi. Nabi SAW menyebut, wailul liman adraka Ramadan, celaka bagi orang yang
tepat pada bulan Ramadan. Tetapi pada bulan Ramadan itu Allah tidak ampunkan dosa. Jangan kita masuk pada golongan itu. Wailul lil man adraka Ramadan, celaka bagi orang yang mendapati Ramadan, Allah tak ampunkan dosa. Namun bila jadi kita kena minta ampun, minta apa Allah terima kita, minta Lailatul Qadar, minta supaya Allah terima kita. Bila Allah terima kita, apakah tanda Allah terima? Apa tanda? Tandanya kita akan merasa halawatul iman, kemanisan iman. Antara tanda apa dia? Yang pertama, kata Nabi SAW, salasun man kunna fihi wajada halawatul iman. Kata Nabi SAW, 3 kelompok yang akan mendapat manisnya iman. Yang pertama, man kana Allah wa rasulahu ahabba ilaihi mimma siwa. Keluar daripada Ramadan ini, lepas kita dapat Ramadan ini, kita cintakan Allah lebih, cintakan Allah dan Rasulnya lebih daripada diri kita, lebih daripada isteri kita, lebih daripada ibu bapa kita, lebih daripada anak kita, lebih daripada harta kita, lebih daripada apa? Lebih daripada semua benda kecuali Allah dan Rasul. Nabi SAW, Allah Subhanahu wa taala menyebut dalam Quran surah Al-Taubah. Apa Allah sebut? Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad, surah Al-Taubah. Jikalau bapa kamu, isteri kamu, anak-anak kamu, apa harta kamu, apa saudara mara kamu, lelaki perempuan, kamu lebih cinta daripada Allah dan Rasulnya. Ini orang yang tak dapat dengan sepadan. Fatarabbasu, tunggu dan lihat perniagaan kamu. Fatarabbasu, tunggu dan lihat apa yang kamu akan dapat. Allah la yuhibbul fasiqin. Allah tak suka pada orang fasik. Cinta Allah dan Rasulnya tinggi, lebih daripada diri kita. Satu hari Nabi SAW menyebut Rasul kepada Sayyidina Umar, yang Sayyidina, siapa yang kamu cinta? Sayyidina Umar pun ditanya oleh Sayyidina Allah, Rasulullah SAW. Jawab Sayyidina Umar, aku cinta keluarga aku, diri aku dan kamu ya Rasulullah. Rasulullah menyebut kepada Sayyidina Umar, ya Umar, engkau belum cukup beriman. Iman kamu tidak sempurna lagi. Kenapa Rasulullah? Karena kamu cinta diri kamu dan keluarga kamu lebih pada aku. Okey ya Rasulullah, aku cinta diri aku dan engkau dan Allah. Sayyidina Rasulullah jawab, ya Rasul, ya Umar, belum lagi, tak sampai lagi. Al-an ya Umar, Rasulullah SAW, ya Rasulullah, sekarang ni aku cinta engkau dan Allah lebih pada diriku. Kita cinta Allah dan Rasul lebih pada diri kita. Al-an ya Umar, sekarang ya Umar, untuk sempurna iman kau. Keluar daripada Lailatul Qadar ini, kita letakkan Allah dan Rasul lebih pada diri kita. Maknanya apa? Tak ada perkara yang kita buat melampaui hak Allah dan hak Rasul. Itu tanda Lailatul Qadar. Yang kedua, Nabi SAW menyebut lagi. Apa dia? Wa ay yuhibbal abda la yuhibbuhu illa lillah. Dia mencinta, hadis lain banyak, ay yuhibba akhihi la yuhibbuhu illa lillah. Banyak hadis, antaranya ialah engkau mencintai saudara kamu lebih daripada diri kamu kerana Allah. Kita ada kawan, kita berkawan dulu, sebelum kita berkawan dengan dia, kita kerana harta dia, dia tu orang kaya, bukan kawan dia. Tapi bila lepas Lailatul Qadar,
dapat Lailatul Qadar, kita cinta dia kerana Allah. Cinta kerana Allah yang apa? Termasuklah dia, kita tengok dia buat maksiat, kita tegur. Itu kawan, itu dia sahabat. Aku tengok kau ni tak pernah pergi sebenarnya, jom pergi sebenarnya mak. Kalau takat diminum kopi dekat kedai, sambil gelap-gelap, orang azan kita pergi semayang, dia tak pergi semayang, tak? Kita pun nak tahu tentang kau lah, kau pergi semayang, dia tak pergi semayang. Kan? Itu bukan. Seorang sahabat bila tengok kawan dia jauh daripada Allah, dia akan tarik kepada Allah SWT. Dan dia cintakan sahabat dia kerana Allah. Bila tengok anak sahabat dia sahabat dia tak sihat, dia akan jarangkan dia cinta kepada Allah SWT. Kalau kerana harta, dia akan tinggalkan. Ketika susah dia akan tinggalkan. Tapi dia cinta pada sahabatnya, saudaranya se-Islam, sebagaimana dia mencintai diri dia sendiri. Yuhibbul mar'a kama yuhibbu li nafsi. Dia mencintai dirinya sendiri, maka dia akan melihat, kalau macam ni lah aku takkan aku nak ajak aku saja masuk Islam, masuk syurga, aku nak ajak engkau sekali untuk masuk syurga. Bercita-cita untuk sahabatnya untuk masuk syurga, kawannya untuk masuk syurga, bercita-cita supaya kawannya tidak buat maksiat, bercita-cita dia menjadi kawan dunia akhirat. Sampai satu tahap di akhirat besok, kita akan cari dia. Akhirat besok kita cari dia kerana kita cinta dia kerana Allah. Pinta sahabat kita kerana Allah Subhanahu Wa Taala, atau pinta orang Islam lain kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Tanda cinta orang Islam lain adalah kita bantu dia ketika dia susah. Isu Palestin, isu Syria, isu isu Rohingya. Bagi orang yang beriman, dia tidak akan jadi masalah. Tapi kalau orang yang tidak beriman, dia kata ini bukan masalah aku, ini masalah engkau. Bagi orang yang beriman, melihat isu Palestin, melihat isu Syria, melihat isu Rohingya adalah dia akan menjadi sedih dan sebesar. Orang beriman, dia akan membantu orang yang walaupun dia tak kenal, dia akan membantunya semampu dia. Orang tak beriman, dia kata aku nak bantu dia, Ustaz. Orang Arab ni mana itu suka gaduh. Kita dah paling kepala buat apa, Ustaz? Ini soalan saya jawapan yang saya pernah jawab. Kita bagi jawapan. Ustaz, kita pening-pening nak hidup, nak bantu orang Palestin ni, kenapa, Ustaz? Dia sendiri buat masalah sendiri. Dia fikir aku. Orang yang tidak ada halal waktu dia macam gitu. Apa ni? Dia masalah dia, masalah dia sendiri, Ustaz. Dia tak kenal satu pun. Jadi orang yang beriman, dia kata, dia saudara aku kena bantu dia. Walau macam mana pun aku kena bantu dia. Walaupun dalam doa kita, paling-paling tak mampu aja dalam doa kita. Betul lah, doa Allah mensuruh Islam wal muslimin itu sebenarnya doa tanda kita sayang pada saudara kita yang lain. Yang ketiga, Nabi SAW menyebut ayyakraha sedang hadis wa yaqziban nara ahabba ilaihi min yu'alu fil nar. Dalam hadis dari riwayat Ahmad, ayyakraha ya'udu fil kufr kama yakraha yaqzafu fil nar. Kata Nabi SAW, sifat yang katanya mendapat ridha qadar, dia tak akan melakukan kekufuran. Benci untuk melakukan sesuatu yang kufur, seperti benci dia diangkat, seperti dia benci untuk dicampakkan di dalam api. Nah, itu sifat yang tanda yang ketiga. Bila kita dah sampai Ramadan, akhir Ramadan, kita ada 3 sifat. Kita cek kali ni, dulu dah 60 tahun kita puasa ni pun. Kita puasa dari umur 15 tahun sampai nak ke umur 60, 45 tahun. Ya, 16 tolak 12, 60 tolak 12, 45 tahun.
Ada tak kita ada tak kita perasaannya? Ada tak kita perasaannya? Nak suka bantu sesama Islam, cintakan Allah, cintakan Rasulullah. Apa sahaja ada majlis yang menyebut Rasulullah, kita suka. Kita suka berselawat kepada Nabi. Kita suka sembahyang dan menakkan berjumpa dengan Allah. Bila kita bangun sembahyang tahajud ni tuan-tuan, apa sebenarnya dapat kita? Bangun sahur, bangun berpuasa. Kalau pertama lah wajib, kita kan. Tapi matlamat kita lah, matlamat kita nak berjumpa dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi SAW sebut, serahkanlah kubur kamu dengan bangun malam. Kerana waktu malam ketika orang sembahyang itulah yang akan menjadikan cahaya kepada kamu dalam kubur. Sembahyang itulah akan menerangi kubur kita. Di akhirat besok kegelapan, dengan cahaya itulah Allah mengenal kita. Bagaimana? Kita bangun tadi kerana kita nak sayangkan Allah. Mula memang susah lah dah bangun. Tapi dah bangun, start kita beramal, Allah akan campakkan sikit demi sedikit, sedikit demi sedikit cinta kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Banyakkan berselawat. Kalau belum lagi, banyakkan selawat. Banyakkan selawat kepada Rasulullah SAW. Sedikit demi sedikit, sedikit demi sedikit kita akan merasakan cinta kita kepada Rasulullah. Pada mula wajib. Walaupun berat nak buat selawat sehari 100 kali, berat tuan-tuan. Berat kalau orang tak biasa. Tapi orang yang biasa, dia akan buat selawat sehari, selawat sebanyak mungkin dalam hidup. Bila kita keluar daripada Ramadan, kita tak melakukan maksiat, sama ada kecil ataupun besar. Besar adalah kecil yang kita akan buat. Kita akan lebih berkira-kira, kalau aku buat benda ni, adakah Allah redha tak redhakan aku. Kita akan lebih berkira-kira, aku buat macam ni, adakah Rasul akan meredhakan. Kita akan lebih berkira, adakah aku boleh berjumpa Rasulullah kalau aku buat macam ni. Kita akan lebih berkira-kira, adakah aku sempat akan masuk surga kalau aku buat macam ni. Bila sampai dapat Lailatul Qadar, maka bila Allah maksudnya Allah ampunkan dosa kita sampai ke akhir hayat kita tadi tu, tanda dia kita akan keluar daripada madrasah Ramadan ini, madrasah